Assalamualaikum and very good morning to all my student 1M and 1A. Okay, I am teacher Nur Fazila. Okay, today is Friday, 5th February 2021. Okay, today we will learn about three points. Okay, first we will discuss about previous homework. Second, we will learn how to compare and arrange positive and negative decimals in order. And last, we will learn how to combine basic arithmetic operation of positive and negative decimal. Okay, we will go to our first objective. Okay, refresh your homework. Okay, saya akan pilih random. Okay, soalan C dan D. Okay, sebab ramai yang salah C and D. Okay, the question is 4 minus 15 divided by negative 3 plus negative 8. First, we must remember the rule of combination. Okay, ikut peraturan. Yang pertama, mestilah buat kurungan dulu. Okay, lepas kurungan, mesti buat bahagi ataupun darab. And last one, baru buat tambah tolak. Okay, so daripada sini kita nampak ada tolak, ada bahagi, ada tambah, ada kurungan. Okay, yang kurungan ni pun kena ingat yang kurungan kita refresh balik. So, kalau luar dia positif, tambah dengan nombor positif, mesti dapat positif. Tolak dengan nombor negatif, dapat positif. Tambah dengan nombor negatif, dapat negatif. Tolak dengan nombor positif, dapat negatif. Okay, so maksudnya macam ni lah. Dia tambah dengan nombor negatif. So, tambah dengan nombor negatif, mesti negatif. Kalau dia operasi dia sama, positif. Operasi sama, positif. Kalau operasi different sign, negatif. Okay, saya akan tunjuk one by one. Okay, first, ada kurungan kan. So, ada kurungan yang ini, kita colourkan dia. Okay, so kurungan dia maksudnya tak sama. Tambah nombor negatif. So, dia akan jadi negatif. So, sini negatif 8 teruslah. So, yang ini dah tak ada. So, dapat negatif 8. So, first kita buat bahagi dulu. Okay. Okay, sebab ada bahagi kan. So, yang tolak ni jangan buat dulu. Sebab ada bahagi. So, buat yang bahagi dulu. Okay, so yang 4 ni kita copy paste. So, negatif bahagi negatif. Ingat lagi tak? Nak refresh jugalah. Okay, so kalau positif bahagi positif akan dapat positif. Negatif bahagi negatif akan dapat positif. Positif bahagi negatif, negatif. Negatif bahagi positif, negatif. Okay, so sekarang negatif bahagi negatif. Nombor negatif bahagi nombor negatif mesti dapat positif. So, 15 bahagi 3, 5 kan. So, negatif bahagi negatif, positif. So, positif 5 sini. Okay, nampak tak? So, sini jawapannya ialah positif 5. So, kita salin je lah. 4 tambah 5, yang tadi tu dah selesaikan dapat tolak 8. Okay, so sekarang ada tambah dengan tolak. Nak buat yang mana dulu? So, buat daripada kiri ke kanan. So, buat yang ini dulu. Okay, so 4 tambah 5 ialah 9. So, 9 tolak 8 sama dengan positif 1. Ada RM9. Ada hutang RM8. So, duit lagi banyak kan? So, bila kita dah bayar hutang, tinggal duit RM1. Okay, faham? Okay, B.
Okey, negatif 14 tambah negatif 22 bahagi dengan negatif 23 tolak negatif 35. So, macam tadi juga. So, ada kurungan ni kan. So, positif, negatif, negatif, negatif. So, tambah nombor negatif mesti jadi tolak. Okey, tolak nombor negatif mesti jadi positif. Okey, so kita salin balik. Negatif 14 tolak 22 bahagi dengan negatif 23 tambah 35. Okey, sekarang dah tak ada kurungan. No brackets anymore. Okey, so kita selesaikan yang atas dulu, baru bahagi dengan nombor yang bawah. Okey, so maksudnya yang ini, dia ada hutang RM14. So, esoknya dia hutang lagi kawan dia RM22. So, maksudnya hutang dia makin jadi banyak. So, hutang dia dah bertambah RM36. Betul tak? Okey, tepar dengan, okey, dia ada hutang RM23. Dia ada duit RM35. So, maksudnya RM35 ni bila dah bayar hutang RM23 akan dapat positif 12. Kenapa positif? Sebab yang tinggal tu ialah duit, bukannya hutang. Okey, duit. Okey, duit. So, sekarang kita nak bahagi. Ini maksudnya negatif 36 bahagi dengan positif 12. Okey, so negatif bahagi positif, negatif. 36 bahagi 12 ialah 3. So, negatif 3. Okey, boleh? Okey, kita pergi homework yang hari tu. Ascending order, ramai yang tak tunjuk jalan kerja. Dan ramai yang tak buat soalan je. Okey, tak faham tapi tak tanya pun dekat cikgu. Okey, so kalau untuk pecahan, kita kena bagi sama dia punya bawah. Bila kita dah tahu bawah dia berapa, dah sama, baru kita boleh compare. Yang mana besar, yang mana kecil. So, 6, 4, 8, 12 and 24. So, all this number can become 24. Betul tak? Yang ini boleh jadi 6 boleh jadi 24. 4 boleh jadi 24. 8 boleh jadi 24. 12 boleh jadi 24. Dan 24 tu memang 24. Okey, so 6. 6 macam mana nak jadi 24? Darab dengan 4. So, kalau bawah darab 4, atas pun darab 4. Kalau 4 nak jadi 24, darab dengan 6. So, bawah darab 6, atas pun darab 6. 8, macam mana nak jadi 24? Darab dengan 3. So, atas pun darab dengan 3. 12 nak jadi 24, kena darab 2. So, bawah darab 2, atas darab 2. So, 24 dah 24, so kita copy paste sahaja atas dia. So, negatif 5 darab 2, negatif 10. 3 darab 3, 9. Negatif 1 darab 6, negatif 6. Negatif 5 darab 4, negatif 20. Okey, so sekarang dia nak ascending order. Maksudnya daripada small to big. Okey, so yang paling kecil kita tengok yang negatif. Sebab negatif lebih kecil daripada positif. So, bila dah sama 24 ni, so kita tengok yang atas je. Yang mana paling banyak hutang? Yang ini hutang RM20, hutang RM6, hutang RM10. So, yang paling banyak hutang ialah negatif 20. So, yang ini yang paling kecil. Okey, yang kedua paling kecil, yang hutang RM10. Dan yang paling sikit hutang RM6. Ini so, ini nombor 3. So, antara 9 dengan 7, yang paling kecil ialah 7. So, ini nombor 4. So, ini nombor 5. So, sekarang kita nak susun. Awak ambil daripada soalan. So, nombor 1 ialah paling kecil negatif 5/6. Nombor 2, negatif 5/12. Nombor 3, negatif 1/4. Nombor 4, 7/24. Dan nombor 5 ialah 3/8. Ini baru kita dah susun. Daripada kecil ke besar. Negatif, positif. Okey, ini ialah jalan kerja. Siapa buat, dia dapat markah lebih. Okey. Okey, so yang last ni, hari ni saya nak ajar guna kalkulator.
So ada operasi mixed number, darab dengan ada kurungan. So first kita mesti buat kurungan dulu. Okey, tapi sambil-sambil tu awak buatlah darab dengan tambah. So yang ini akan dapat 6 darab 1, 6 tambah 1, 7/6. Darab, cari jawapan yang kurungan dulu. Sebab kita ikut peraturan ni kan. First buat kurungan, darab bahagi dan baru buat tambah dengan tolak. Okey, so ada kurungan, kita buat kurungan dulu. So untuk pecahan, saya akan ajar guna kalkulator. Okey, so kalau pecahan, nak per tu ialah kita tekan ABC. Okey, so macam saya nak masukkan 3/4 campur dengan 1/5. Tekan kalkulator, 3 ABC 4 campur dengan 1 ABC 5. Alamak, low bateri. So sama dengan okey, 3 ABC 4 tambah 1 ABC 5. Alamak, tak ada bateri. Okey, tak apa. Nanti bila awak tekan macam tu, dah tahu tekan kalkulator, so dia akan dapat 19/20. Okey. So nanti bila dah dapat 19/20, barulah kita cari, tekan lagi kalkulator. Okey, bayangkan ada bateri kan. So 7 ABC 6 darab dengan 19 ABC 20. Okey, 19 ABC 20. ABC itu maksudnya per. So nanti baru dapat jawapan. Okey. Yang penting buat yang dalam kurungan dulu, baru buat darab. Kan? Kurungan dulu baru darab, baru tambah. Okey, yang ini. Okey, so ada tambah, ada bahagi. So mestilah kita buat yang bahagi dulu. Okey. So bila nak buat yang bahagi, nak dah first kalau jumpa nombor macam ni, buat tambah tolak dulu. So negatif 5/6 tambah dengan 5/3 bahagi dengan negatif 3/7. Okey, so buat yang bahagi dulu. Okey, so nanti boleh tekan kalkulator. 5 ABC 3 bahagi dengan negatif. Negatif tekan yang ini. Okey, ini untuk negatif, ini untuk per, ini tolak. Okey, so nanti contohnya 5 ABC 3 bahagi dengan negatif 3 ABC 7. So akan dapat sama dengan. So nanti jawapan yang ini dapat kan. So tambah dengan negatif 5/6. 5/6 ni sekarang duduk dekat depan kan. Soalan memang duduk dekat depan. So sampai bila-bila duduk dekat depan. Jangan tukar tempat. Kalau dia dekat depan, you copy paste dia dekat depan sampai jumpa jawapan ni nanti. Katakan berapa tadi awak dapat. So nanti tekan kalkulator, negatif 5 ABC 6 tambah dengan jawapan ni, barulah dapat jawapan. Okey, faham tak? Okey. Okey, so kita pergi subtopik yang baru hari ni. Okey, saya ambil example 13 page 20. Okey, compare and arrange the following decimals in descending order. Okey, banding dan susun nombor perpuluhan ini dalam menurun, maksudnya besar ke kecil. Okey, so kalau besar kita tengok nombor yang positif. Yang mana nombor positif? 0.5, 1.4. Okey, antara 0.5, bayangkan 50 sen dengan RM1.40. Yang mana lagi besar? Okey, so yang ini lagi besar. So ini nombor 1. Ni nombor 2. Okey, sekarang nombor negatif. Yang ini hutang Negatif tu hutang. Hutang RM1.60, hutang 30 sen, hutang 70 sen. Kalau yang besar tu maksudnya yang mana yang paling dia hutang sikit. Okey. Yang ni hutang banyak, RM1.60. Yang ini hutang yang ni Ali. Ali dia hutang RM1.60. Acong dia hutang 30 sen je.
Ramu dia hutang 70 sen. So, siapa yang hutang paling sikit? So, maksudnya dia yang paling besar lah. Sebab dia hutang sikit je. So, yang paling besar dia hutang 30 sen je lah. So, ni nombor 3. So, yang ni hutang paling sikit. Nombor 4. Dan yang RM1.6 ni hutang paling banyak. So, ini nombor 5. So, awak kena susun. Jangan tulis nombor je. So, nombor 1, 1.4. 0.5, negatif 0.3, negatif 0.7, negatif 1.6. Barulah dah siap jawapan awak. Okey, yang 1, 2, 3 ni maksudnya jalan kerja. So, bulatkan. Nak bezakan positif dengan negatif. Okey, so untuk elakkan mistake, untuk elakkan kesalahan. Okey, so kita pergi ke example 14, page 21. Okey, in your textbooks. Okey, soalan A, 3.5 minus negative 6.5 times 0.2. Okey, so kita nak buat yang mana dulu? Ada tolak, ada darab. So, first kita selesaikan yang ada kurungan sikit ni dengan kita selesaikan darab dulu. Okey, so kita selesaikan satu-satu. Buat yang kurungan kecil ni dulu. So, negatif dia akan jadi positif. Okey, so salin balik 3.5 tambah 6.5 darab 0.2. So, ada tambah dengan darab. So, kita buatlah yang darab dulu. Okey, ada darab kan? Okey, buat darab dulu. So, nanti selesaikan. Tekan kalkulator. Okey, so 6.5 darab dengan 0.2. Okey, so nanti dapat jawapan 1.3. Sini ialah 1.3. So, yang ni tadi copy paste lah. Okey, sebab 3.5 ni memang duduk dekat depan. So, dia duduk dekat depan. So, yang ni duduk kat belakang. Cari jawapan. Jawapan tu duduk dekat belakang. So, nanti barulah dapat jawapan. Okey, 4.8. Okey, so siapa yang tak ada kalkulator, boleh beli kalkulator lah. Okey, soalan yang B. Okey, dalam kurungan 7.23 tambah 2.77 bahagi dengan negatif 0.8. So, antara kurungan dengan bahagi. Okey, antara kurungan dengan bahagi. So, kita buat kurungan dulu. Okey, so kita tambah. Okey, dua-dua ni ialah duit. Ada RM7.23 tambah dengan RM2.77. So, bila saya guna kalkulator, saya akan dapat RM10. Okey, so bahagi dengan negatif 0.8. Nampak tak? Okey, yang tambah ni buat dulu sebab dia berada dalam kurungan. So, kurungan dah dapat jawapan, dapat 10. Yang ni copy paste sebab dia duduk dekat belakang. So, bila kita dah bahagi, positif bahagi negatif, jawapannya ialah negatif. So, bila tekan kalkulator dapat 12.5. Okey, nak tekan kalkulator senang je. 10.0 bahagi dengan negatif 0.8. Tekan sama dengan. Okey, so nanti dapat jawapan 12.5. Okey. Okey, and last question for today. So, ada negatif 3.7 tambah dalam kurungan 4.25 plus 2.85 times 0.3. So, ada tambah bracket darab. So, kita buat kurungan dulu. Okey, selesaikan yang ini dulu. Okey, so kalau nak selesaikan yang itu dulu. So, 3.7 ni kita tak buat apa-apa lagi. So, copy paste balik. So, yang ini tekan kalkulator akan dapat 7.1. Okey. So, yang ini copy paste darab 0.3. Awak buat satu-satu. Tulisan biar besar bagi senang saya nak tanda. Okey. So, ada tambah dengan darab. So, kita buat darab dulu. Okey. So, yang negatif 3.7 ni salin balik. So, yang ini tekan kalkulator 7.1 darab dengan 0.3 akan dapat 2.13. So, barulah tekan lagi sekali. Negatif 3.7 tambah 2.13 akan dapat negatif 1.57. Kenapa negatif? Sebab yang ini hutang RM3.70. Ada duit RM2 lebih je.
So, bila kita bayar hutang tu masih ada lagi sebanyak RM1.57. Okey? Faham? So, kalau tak faham boleh ulang banyak kali. So, nanti homework hari ni buat dalam M2. Okey, ada soalan ni. 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan. Okey, tolong buat tulisan biar kemas. Senang saya nak tanda, kesian dekat saya. Saya tanda pakai laptop, okey, pakai handphone kadang-kadang. Okey, so tulisan kemas, terang jangan pakai pensel. So buat jalan kerja, siapa yang ada highlighter, pen warna lain, buat macam saya buat ni. Confirm awak akan berjaya, tak buat salah. Okey? Okay, that's all for today. Thank you and please do your homework. Okay, WhatsApp saya dah siap. Terima kasih.